Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razikin Abdullah dan saya Rafizah Haji Mahmud. Berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat ke Australia bagi mengadakan keberangkatan negara. Negara Brunei Darussalam akan menyambut Hari Raya Aidiladha pada 29 Jun 2023. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, hari ini berangkat ke Australia bagi mengadakan keberangkatan negara ke negara berkenaan yang akan berlangsung pada 19 hingga 21 Jun 2023. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Sebelum berangkat dari Istana Nurul Iman, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar. Berangkat di hangar penerbangan Kebawah Duli Yang Maha Mulia di Rimba bagi menyembahkan selamat berangkat ialah ahli-ahli kerabat diraja. Juga hadir bagi menyembahkan selamat berangkat ialah Yang Amat Mulia Pengiran-Pengiran Ksatria, Penasihat Khas Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara, Menteri-Menteri Kabinet, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Diraja, Timbalan-Timbalan Menteri, Pesuruhjaya Polis, Pasukan Polis Diraja Brunei dan pemangku pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei. Pada menjunjung titah perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, bahawa Negara Brunei Darussalam akan menyambut Hari Raya Aidiladha pada 29 Jun 2023. Pengumuman mengenai hasil penglihatan anak bulan Zulhijjah disiarkan melalui radio dan televisyen Brunei sebentar tadi. Pada menjunjung titah perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, maka Yang Berhormat Yang di-Pertua Majlis Ugama Islam Negara Brunei Darussalam dengan ini mengumumkan bahawa awal bulan Zulhijjah 1444 Hijriah bersamaan dengan tahun Masihi 2023 ini di negara Brunei Darussalam jatuh pada hari Selasa 1 hari bulan Zulhijjah 1444 Hijriah bersamaan dengan 20 hari bulan Jun 2023 Masihi. Oleh yang demikian, Hari Raya Korban yakni Aidul Adha tahun ini jatuh pada hari Khamis 10 Zulhijjah 1444 Hijriah
bersamaan 29 hari bulan Jun 2023 Masihi. Rombongan yang ditugaskan untuk melihat anak bulan Zulhijjah tahun 1444 Hijrah terdiri daripada hakim-hakim syar'i dan para pegawai mahkamah-mahkamah syariah, Jabatan Kehakiman Negara, Jabatan Perdana Menteri bersama para pegawai dari Kementerian Hal Ehwal Agama, para pegawai dari Jabatan Ukur serta para pegawai dari Jabatan Mufti Kerajaan. Mereka tidak berhasil melihat anak bulan Zulhijjah. Rombongan tersebut berada di Menara DST, Ibu Pejabat Bangunan DST, Taman Rekreasi Tanjung Batu, Kampung Sabun, Pekan Muara dan Bukit Agok, Jerudong di daerah Brunei dan Muara, Bukit Ambok, daerah Tutong dan Bukit Lumut, daerah Belait. Sementara itu, bagi umat Islam yang berkemampuan, digalakkan melakukan ibadah korban bermula selepas solat sunat Aidil Adha dan pada hari-hari tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Sementara itu, acara keagamaan bagi menunggu hasil rukyah bulan Zulhijjah 1444 Hijrah diadakan lewat petang tadi. Majlis Ugama Islam Brunei MUIB bersidang selepas mengadakan penglihatan anak bulan Zulhijjah. Umat Islam di negara Brunei Darussalam akan menyambut Hari Raya Aidil Adha pada 29 Jun 2023. Hadir yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Uthman, Menteri Hal Ehwal Agama selaku yang dipertua Majlis Ugama Islam Brunei MUIB. Juga hadir yang berhormat Pihin Datuk Laila Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua, serta yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. Terdahulu diadakan persembahan membaca Al-Quran, bacaan doa selamat diikuti dengan sembahyang fardu maghrib berjemaah. Tazkirah malam munajat antaranya mengingatkan orang yang beriman agar sentiasa bertakwa dan membuat persiapan untuk segala hal. Ikuti bahan beritanya selepas ini, teruskan bersama kami. $158 hitangan syarikat usaha sama minyak Brunei Shell BSJV yang telah lama berkhidmat diraikan pada Majlis BSJV Long Service Emblem. Majlis berlangsung semalam di The Empire, Brunei. Penyampaian penghargaan disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja, Major Jeneral Bersara, Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Dalam ucapannya, Agnes John Scott Lewis, Country Chair Syarikat-Syarikat Shell di negara Brunei Darussalam dan Pengarah Urusan Syarikat Minyak Brunei Shell antara lain menzahirkan penghargaan kepada para penerima atas komitmen dan sumbangan yang diberikan. Muhammad Ali Abdullah. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan orang yang beriman agar sentiasa bertakwa dan selalu membuat persiapan untuk segala hal dan masa yang akan datang, terutamanya hari akhirat. Di samping itu, kita juga diingatkan untuk mengawali dan mengakhiri persiapan dengan takwa. Perkara tersebut antara intipati tazkirah malam munajat secara maya anjuran Kementerian Hal Ehwal Agama. Tazkirah bertajuk Kerana Syurga Bukan Percuma disampaikan oleh Awang Muhammad Yusri bin Haji Abdul Majid, Pegawai Perkembangan Agama Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Agama. Acara disertai oleh Yang Berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Juga menyertainya para belia impak penggerak belia Tutong, Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid dan Jemaah Masjid Pengiran Anak Haji Muhammad Alam Kampung Sengkarai, Tutong serta kaki tangan Sekolah Ugama Pengiran Anak Puteri Hafizah Sururul Bolkiah
dan Sekolah Ugama Lambak Jalan Bedil. Malam munajat kali ini turut disertai oleh para pegawai dari Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam dan Syarikat Darussalam Services Sendirian Berhad serta bakal jemaah haji dari Makkah Al-Mukarramah. Perkembangan rombongan jemaah haji negara di Tanah Suci. Jemaah haji negara yang kini berada di Mekah Al-Mukarramah juga tidak ketinggalan menyertai malam munajat yang diadakan secara maya. Pengisian acara bacaan surah Yasin, tazkirah, selawat tafrijiyah dan bacaan doa Allah peliharakan Sultan. Sebilangan jemaah haji yang menginap di sebuah hotel di Mekah menyertai majlis sumpamanya dengan harapan dan doa agar negara Brunei Darussalam terus aman dan makmur di bawah kepimpinan Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan sentiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dengan hasrat menjadikan ia sebagai amalan berterusan, jemaah yang mengikuti pakej Syarikat At-Taqwa telah menyertai aktiviti indahnya berbagi. Aktiviti memberi peluang kepada para jemaah untuk sama-sama mengumpul kutipan wang daripada semua jemaah untuk bersedekah berupa makanan dan minuman di sekitar Masjidil Haram. Keindahan agama Islam telah menarik 3 adik-beradik berbangsa Iban memilih agama Islam sebagai pegangan hidup mereka. Semalam diadakan majlis pengislaman di rancangan Perumahan Negara Kampung Pancur, Mengkubau. Hadir Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setia Usaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama. Nek Weli Amira anak Siliman memilih nama Islamnya sebagai Muhammad Nur Anik Zakwan bin Siliman. Sementara Marilyn Afira anak Siliman memilih nama Islamnya sebagai Nur Aryana Dalisha binti Saliman. Dan Nek Mendi Alex Zevera anak Siliman kini dikenali sebagai Muhammad Nur Anik Anaki bin Siliman. Setakat ini seramai 76 orang telah memeluk agama Islam di daerah Brunei dan Muara. Kumpulan Sautun Syabab dan Kumpulan Firqah Safa Naura dari Pengakap College University Perguruan Ugama Seri Begawan Kupu SB muncul johan kategori masing-masing bagi pertandingan tausyih sempena sambutan 90 tahun berpengakap di negara Brunei Darussalam. Pertandingan berlangsung semalam di Dewan Sekolah Menengah Sultan Hassan Temburong, Mukim Batu Apoi. 5 kumpulan daripada ahli-ahli pengakap di keempat-empat daerah menyertai pertandingan anjuran Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam dan dikendalikan oleh Persatuan Pengakap Daerah Temburong. Hadiah-hadiah disampaikan oleh Haji Awang Badar bin Ali, Ketua Pesuruhjaya Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam. Laporan Wawasan Brunei 2035 mengungsikan perkembangan pelaksanaan dan pencapaian Wawasan Brunei 2035 bagi tempoh tahun 2015 hingga 2022.
22 ahli jawatankuasa takmir masjid menerima sijil pelantikan AJK Takmir Masjid Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah 2022-2024. Majlis penyampaiannya diadakan pagi tadi di masjid berkenaan. Hadir Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah Jabatan Hal Ehwal Masjid. Majlis bertujuan membantu para pegawai masjid dalam sama-sama memakmurkan dan mengimarahkan masjid dengan melaksanakan pelbagai aktiviti, majlis dan seumpamanya bagi meraih keberkatan dan kerahmatan serta keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Majlis diselajurkan dengan perasmian penubuhan kumpulan belia imtiaz. Sempena ulang tahun penubuhan Jabatan Bomba dan Penyelamat ke-63, pagi tadi diadakan balai terbuka di Balai Bomba Berakas. Pelbagai aktiviti diatur semasa acara ini termasuk pameran dari unit penyelam, skuad khas dan sebagainya. Pengunjung juga berpeluang menaiki jentera-jentera bomba bagi merasai pengalaman ketika berada di kenderaan tersebut. Balai terbuka ini dapat memberikan impak yang positif kepada masyarakat dengan cara memberi kefahaman mengenai perkakas-perkakas penyelamat, jentera-jentera bomba di samping penerangan tugas-tugas yang dimandatkan dari masa ke semasa. Lebih 150 kilogram plastik berjaya dikumpulkan semasa kempen kebersihan pantai di kawasan Pantai Seri Kenangan, daerah Tutong. Kempen pagi tadi diadakan bersempena sambutan Hari Alam Sekitar Sedunia 2023 bertemakan penyelesaian kepada pencemaran plastik. Lebih 50 sukarelawan terdiri daripada penuntut sekolah, sektor swasta dan organisasi bukan kerajaan menyertai kempen. Ia dianjurkan oleh bekas peserta Legacy Youth Camp 2.0 Solidarity Group B SGB dengan kerjasama Persatuan Bekas Peserta Kapal Belia Asia Tenggara Bersatu termasuk ahli-ahli alumni. Kempen antara lain bertujuan memupuk kesedaran dan rasa tanggungjawab masyarakat tentang pentingnya menjaga dan memelihara kebersihan kawasan pantai dan perairan yang merupakan salah satu ekosistem penting untuk negara. Sebuah syarikat pengiklanan dikenakan kompaun oleh Autoriti Kawalan Bangunan dan Industri Pembinaan ABCI atas kesalahan di bawah Perintah 12 Peraturan Kawalan Bangunan Iklan, Papan Iklan dan Papan Tanda 2016. Syarikat pengiklanan disandit Senin berhari kompaun RM3,000 kerana memaparkan iklan, papan iklan tanpa kebenaran bagi pesta pengguna ke-27 iaitu di tepi Jalan Budiman berhadapan Jalan Perdana Menteri, tepi jalan berdekatan jalan masuk ke Pusat Persidangan Antarabangsa dan di sepanjang Jalan Stadium dan Jalan Pusat Dakwah. Tiap-tiap kesalahan dikeluarkan denda kompaun RM1,000 dan syarikat tersebut dikendaki untuk membuka iklan, papan iklan berkenaan dengan segera serta menjelaskan semua denda kompaun dalam tempoh 14 hari. Sementara itu, 3 buah syarikat dikenakan kompaun oleh Unit Penguatkuasaan Jabatan Daerah Tutong setelah didapati melanggar Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian 2021 kerana membuang sampah di tempat awam. Syarikat kontraktor Seri Jali didenda RM200 manakala syarikat Al-Jashira Sendirian Berhad dan syarikat Seri Asli Sendirian Berhad masing-masing dikenakan denda RM500. Ketiga-tiga syarikat dikenakan tempoh 7 hari untuk menjelaskan kompaun. Jika gagal, syarikat-syarikat berkenaan boleh dihadapkan ke mahkamah dan jika sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman denda tidak kurang RM2,000 dan tidak melebihi RM10,000. Manakala bagi kesalahan kedua atau berikutnya boleh dikenakan hukuman denda tidak kurang dari RM10,000 dan tidak melebihi RM30,000, dihukum penjara bagi suatu tempoh tidak melebihi 12 bulan atau kedua-duanya sekali. Di PMMFCA muncul johan dalam kejohanan bola sepak belia Asia Tenggara Albirex Singapura 2023, anjuran Akademi Bola Sepak Dash. Kejohanan berlangsung petang tadi di Padang Sekolah Sukan.
Berangkat menyertai kejohanan Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim Ibni Dulian Teramat Mulia pada Kesri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah yang mewakili pasukan DPMMFCA. Dalam kejohanan ini, 10 orang pemain akan dipilih untuk mewakili pasukan negara Brunei Darussalam bagi perlawanan Grand Finals di Singapura dan akan bertanding dengan pasukan luar negara. Daripada Grand Finals itu juga, seorang pemain negara akan dibawa ke Niigata, Jepun. Lebih 200 orang menyertai Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Hajjah Mariam Charity Walk Run and Cycle 2023 yang berlangsung pagi tadi di kawasan Pantai Seri Kenangan, daerah Tutong. Hadirin berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Acara bermula dengan sesi pemanasan badan diikuti pelepasan riadah berbasikal sejauh 23 km. Sebanyak 4 kategori dipertandingkan dalam larian sejauh 15 km. Juga diadakan aktiviti berlari dan berjalan kaki, Fun Walk Run sejauh 6 km. Aktiviti antara lain bertujuan mengumpul dana Pusat Ihsan yang hasilnya akan disalurkan kepada pusat tersebut bagi memberikan pendidikan berkualiti, latihan dan perkhidmatan untuk kesejahteraan golongan berkeperluan khas. Kejohanan Pingpong Belia Asia Tenggara 2023 yang diadakan dari 13 Jun lalu berakhir hari ini dengan penyampaian pingat bagi perlawanan peringkat akhir acara perseorangan dan bergu kejohanan tersebut. Penyampaian pingat berlangsung petang tadi di Kompleks Sukan Tutong. Terdahulu pagi tadi berlangsung perlawanan peringkat akhir acara perseorangan kejohanan tersebut yang mempertandingkan kategori 15 tahun ke bawah bagi remaja perempuan dan lelaki serta kategori bawah 17 tahun bagi remaja perempuan dan lelaki. Sementara kategori bawah 19 tahun bagi remaja perempuan dan lelaki diadakan pada sebelah petang. Penyampaian pingat disempurnakan oleh Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud Setiausaha Tetap Kesukanan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. 9 buah negara Asia Tenggara menyertai kejohanan yang dikendalikan oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Persatuan Pingpong Brunei Darussalam dengan kerjasama Southeast Asian Table Tennis Association. Ke arah menggilap bakat sukan bola sepak kepada kanak-kanak serta memupuk semangat bagi mengamalkan cara hidup sihat, Persatuan Bola Sepak Negara Brunei Darussalam FABD pagi tadi mengadakan Liga Daerah Bola Sepak Akar Umbi di Kompleks Sukan Batu Apoi, Temburong. Inisiatif FABD dengan kolaborasi Persatuan Bola Sepak Amatur Daerah Temburong TAFA ini berjaya menarik minat kanak-kanak berumur bawah 11 tahun dan bawah 9 tahun. Ia juga bertujuan mencungkil bakat-bakat baru dalam sukan bola sepak. What we try to sampaikan is macam nilai-nilai murni yang tadi dapat kenalkan kepada pemain-pemain. Contohnya macam dari segi leadership, dari segi berpasukan, dari segi strategi, dari segi sosial juga. Jadi diorang ni dapat mengambil pengalaman lah sebagai satu pasukan. Liga Futsal Brunei 2023. Almiraz FC melakar kemenangan selesa ke atas RB Sham manakala Shah United terpaksa akur terikat dengan Street United. Perlawanan berlangsung semalam di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah, Prakas. Perlawanan pertama menyaksikan pertemuan antara RB Sham FC menentang Almiraz FC. Almiraz berjersey hitam tidak berdepan masalah untuk menguasai permainan dan memenangi perlawanan dengan keputusan 3-0. Kemenangan ini mengekalkan Almiraz di tangga ketiga Liga dengan 25 mata.
Sementara itu, perlawanan kedua menyaksikan pertemuan Street United dengan Shah United. Perlawanan pada mulanya dikuasai oleh Shah United apabila mendahului 3-1 pada babak pertama. Bagaimanapun, Street United berjaya bangkit dan perlawanan berkesudahan seri 4-4. Sebanyak 18 pasukan dalam bahagian lelaki dan 3 pasukan wanita menyertai kejohanan bola keranjang Piala UC 1000 edisi tahun ini sempena sambutan perayaan ulang tahun keputeraan ke bawah Dulia Maha Mulia ke-77. Kejohanan membuka tiruannya semalam di arena bola keranjang BBA Batu Bersurat Gadong. Perlawanan pembukaan menyaksikan pasukan Propel bertemu Bandar Rockets. Beraksi dengan baik, Propel menang dengan keputusan 87 berbalas 49. Sementara itu, dalam perlawanan kedua, pasukan TKT House menentang Fuzhou Shiyi Association. Perlawanan agak seimbang namun Fuzhou Shiyi menang dengan keputusan 70 berbalas 63.